Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda pasangan luar biasa yang berurusan dengan filem perkahwinan mereka yang terasing dari 2014 bertajuk Gone Girl. 5 Julai, Nick menghirup kopi paginya dengan letih dan mempunyai keputusan yang sukar untuk dibuat. Daripada membeli belah runcit, dia membuat keputusan yang rasional untuk mempunyai beberapa pukulan di bar tempatan. Dia disambut seperti putera Ireland yang dibaptiskan oleh pelayan bar yang cantik, Margot, adik kembarnya. Ini ulang tahun perkahwinannya yang kelima dan dia tenggelam dalam ingatan bagaimana dia bertemu isterinya, Amy, dan menceritakan bahawa dia ingin memecahkan tengkoraknya dan memetik otaknya untuk menjawab soalan abadi pasangan suami isteri, apa yang anda fikirkan? Dia mengenangkan kali pertama mereka bertemu di New York dan segera meminati satu sama lain. Pada masa itu, Amy sedang menulis kuis personaliti untuk sebuah majalah dan apabila dia bertanya kepada Nick apa dia lakukan untuk hidup, dia adalah lelaki yang akan menyelamatkannya daripada semua kehebatan. Dia menulis untuk majalah lelaki. Mereka terus bercakap, tetapi Amy sukar untuk mempercayai dia tidak meminatinya. Dia bergurau bahawa dagunya agak jahat, yang mana dia menutupnya dan menyiratkan bahawa apa yang dia katakan adalah 100% benar. Sudah tentu, mereka berciuman dalam perjalanan pulang. Nick tidak dapat menahan gula di bibirnya. Pada kedua-dua bibirnya, keceriaan Nick sudah lama pudar. Semasa bermain permainan kehidupan dengan Margot, dia memberitahunya bahawa Amy suka membingungkan dia pada ulang tahun mereka dan dia menjangkakan 1 tahun ini juga. Kayu adalah petunjuk untuk tahun ini. Margot mencadangkan idea yang hebat untuk menampak Amy dengan sausage kayu keluarganya. Nick menerima panggilan daripada jiran memberitahu bahawa kucingnya berada di luar. Dia pulang ke rumah. Pintu dibuka dan dia memanggil Amy. Dia tidak menjawab. Dia masuk ke ruang tamu dan melihat sebuah meja terbalik dan bahagian atas kaca hancur berkecai di atas lantai. Nick menjerit nama Amy, yang menakutkan jirannya. Polis tiba dan Nick menunjukkan mereka. Dia mendedahkan bahawa dia dan Margot memiliki bar itu. Detektif ketagih kopi Ronda menyematkan tiang kuning ke perhentian penting di rumahnya sambil Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Mani oleh pasangannya James. Ronda perasan percikan darah di tempat luar biasa di dapur dan James memberi Nick sebiji tengok. Detektif itu terus mencari petunjuk ketika dia berhenti di dekat gadis Amy yang mengagumkan. Nick prihatin. Dia tahu dan kagum dengan buku-buku Amy. Dalam ingatan Nick, dia memainkan semula malam salah satu novel Amy diterbitkan. Dia memberitahunya tentang detik kehidupan sebenar yang diasaskan oleh buku itu, bagaimanapun wataknya menjalani kehidupan terbaiknya menyedari perkara yang tidak dilakukan oleh Amy. Amazing Amy, watak dalam buku itu, menjadi mahir bermain cello, bermain bola tampar dalam pasukan universiti, dan mendapat seekor anjing, tidak seperti Amy sebenar, yang berhenti bermain cello di berumur 10 tahun, dipotong dari tahun pertamanya, dan tidak mempunyai anjing. Di balai polis, Nick disoal siasat oleh detektif Rwanda, yang menjelaskan keseriusannya daripada situasi tersebut. Pasukan forensik dihantar ke rumahnya, telefon Amy dan kad kredit dikesan, dan sidang media akan diadakan esok. Nick membuat jenaka tentang berada dalam episod undang-undang dan perintah. Detektif itu mendapat aura buruk daripada Nick kerana dia tidak begitu mengetahui tentang Amy. Apa yang dia tahu ialah dia mempunyai standard yang tinggi. Pegawai meragui perkahwinan mereka dan Nick diarahkan untuk menghubungi ibu bapa Amy kerana dia tidak memberitahu mereka tentang kehilangan Amy. Nick mengimbau kembali masa yang dia habiskan bersama Amy di perpustakaan. Walaupun Nick nampaknya telah menemui buku yang bagus oleh Jane Austen, Amy mencadangkan mereka mempunyai buku mendatar minuman di perhentian seterusnya. Nick meminta Tuhan untuk memberkati Jane Austen. Lawatan perpustakaan adalah sebab untuk petunjuk ulang tahun kedua kapas. Amy memberinya cadar kapas Itali yang mahal. Cuba teka apa yang Amy dapat. Cadar kapas Itali. Di kediaman detektif Dunn, Ronda bertemu Noel. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kawan baik Amy, yang tinggal 5 pintu ke bawah. Sementara itu, Horatio Ken mengambil masa seharian untuk mengetahui bahawa percikan di dapur sudah pasti darah. Tetapi yang pasti, sapuan luminol dipesan. Di atas tangga, James mendapat fakta yang sangat menarik bahawa rumah itu disewa atas nama Amy. Alangkah misterinya. Tetapi tunggu, semuanya atas namanya, termasuk Barney.
Malah Rhonda tidak kagum dengan kepandaian James. Di bawah seluar dalam Emmy petunjuk pertama ditemui. 6 Julai Nick bangun dengan mabuk dan Margot menasihatinya untuk tidak mandi, jadi Rhonda dan pasukannya menganggap dia terjaga sepanjang malam kerana bimbangkan isterinya. Margot cuba memberinya nasihat tentang cara bertindak sepanjang hari, namun Nick membenarkannya tahu bahawa dia akan menjadi dirinya sendiri. Mereka berdua tiba di balai polis, di mana bapa Emmy menyambut Nick. Menantu dan kembar mengambil alih sidang media. Mereka telah menyediakan ucapan dan Nick pergi dahulu. Dia malu di hadapan kamera tetapi melakukan tugasnya dan mengatakan 2 ayat dan juga meletakkan sambil tersenyum atas permintaan. Pada mulanya nampaknya bapa Emmy dan isterinya lebih berminat untuk mencari mereka. Anak perempuan dan kedua-duanya mengatakan lebih sedikit daripada Nick, tetapi itu cepat berubah apabila mereka menggunakan ini sebagai peluang untuk mempromosikan produk Amazing Emmy. Ibu Emmy bertanya kepada Nick sama ada dia tahu tentang Desi, bekas teman lelaki Emmy yang obses dengannya dan cuba membunuh diri selepas Emmy berpisah dengannya. Perintah sekatan telah difailkan selepas itu. Rhonda mula curiga selepas mendapat tahu Desi tinggal dalam jarak 2 jam pemanduan. Terdapat juga seorang lelaki bernama Tammy yang merupakan teman lelaki Emmy 8 tahun lalu di New York. Dia berpisah dengannya selepas dia menentangnya secara fizikal. Tuduhan difailkan terhadapnya. Berbanding dengan Tammy, Nick kelihatan seperti seorang lelaki yang baik. Rhonda meminta Nick tinggal lebih lama dan menunjukkan kepadanya petunjuk pertama yang mereka temui dalam laci Emmy. Dia menjelaskan kepadanya bahawa ia adalah pencarian harta karun untuk ulang tahun mereka yang dijalankan oleh isterinya. Dia melihatnya, dan dengan cepat membuka benang, mengetahui ke mana hendak pergi. Di pejabat kecil di sekolah Nick, satu lagi petunjuk telah ditinggalkan untuknya. Rhonda mengganggu dia membaca petunjuk ketika dia mula bertanya soalan seperti bekasnya di kolej selepas menemui salah satu daripada ini. Jawapan yang sama seperti di kolej. Dia berjaya berbohong tentang di mana petunjuk seterusnya disembunyikan. Nick berada di rumah bapanya. Anehnya, dia terlupa kod untuk menyaaktifkan sistem penggera dan hampir secara tidak sengaja memesan pizza apabila Rhonda mengganggunya, setelah mengikutinya. Keadaan yang janggal untuk Nick. Dia membawanya keluar dan dia mempersoalkan sama ada ini rumah coklat yang disebutkan dalam kedua petunjuk yang Nick sembunyikan daripadanya. Tidak, ia masih biru, dan berjalan pergi. Petunjuk ketiga menimbulkan kemarahan Nick apabila Emmy memberitahunya di mana dia menyembunyikan petunjuk keempat. Di situlah dia menyimpan goodies untuk ulang tahun kelima. Anjing betina. Nostalgia muncul kembali ketika perkahwinan mereka diuji untuk titik lemah. Emmy mencatatkan dalam diarinya bahawa ia adalah masa yang sukar apabila Nick kehilangan pekerjaannya dan Emmy terpaksa untuk meminjamkan wang kepada ibu bapanya daripada tabung amanahnya. Hampir kesemuanya. Pada masa itu, Nick tertekan dan membelanjakan wang itu secara tidak sengaja, yang menyusahkan Emmy. Dia tidak biasa menganggur dan Emmy tidak mempercayainya dan niatnya, tetapi dia terus memberi motivasi kepadanya sebagai isteri bahawa dia akan mencari pekerjaan. 7 Julai, majlis ini dianjurkan oleh ibu bapa Emmy. Apabila Nick tiba, ramai yang memandang serius kepadanya. Margot memuji dia kerana kelihatan seperti orang bodoh. Nick menafikan kepada Rhonda bahawa Noel ialah kawan baik Emmy dan James menjelaskannya kepada Rhonda bahawa dia tidak suka Nick. Shona memperkenalkan dirinya, berasa kasihan kepada Nick dan berkata dia boleh membetulkannya dengan ayam pai frito. Nampaknya dia salah parti apabila Nick memintanya memadamkan gambar mereka. Ini membuatkan Shona kecewa dan dia pergi. Ibu Emmy juga marah. Dia fikir Nick sedang berseronok, dan dia menjawab bahawa itu adalah mimpi ngerinya. Dia hanya cuba bersikap baik kepada orang yang secara sukarela membantu mencari Emmy. Pencarian diteruskan dengan sejumlah besar sukarelawan. Margot sedang menonton TV apabila Nick muncul dalam berita. Laporan itu bertepatan dengan pendapat ibu James dan Emmy bahawa Nick tidak kelihatan seperti itu. Dia dipengaruhi oleh ketiadaan isterinya, dan Margot bimbang Nick menyembunyikan sesuatu daripadanya dia. Nick terkejut dengan penilaian orang ramai dan hanya berharap dia boleh datang kepada kakaknya tempat dan tidak dihakimi. Pada masa lalu, Emmy dan Nick berpindah dari New York ke Missouri untuk menyelamatkan ibu Nick yang didiagnosis dengan kanser. Emmy tidak kisah, dia hanya mahu ditanya.
Ketika itulah dia ingin menghilangkan diri buat kali pertama. Apabila Margot tidur, Nick mendapat mesej teks daripada Andy, yang merupakan salah seorang pelajarnya dan ingin bercinta. Berharap itu bukan seluar dalam dia yang Rwanda risaukan. Nick nakal, mereka perlu berhati-hati, tetapi Nick masih tidak dapat menahannya. Dia akan membuat inventori dalam inventori seluar dalam merahnya untuk mengetahui sama ada itu miliknya pejabat Nick. Nick serius dan memastikan dia tidak meragut hubungan mereka dengan sesiapa, terutamanya bukan semasa siasatan. Andy mendedahkan bahawa dia merancang untuk bercerai yang dilarang Nick untuk bersuara lantang lagi. Nick, lebih baik kamu cepat, seperti yang dijanjikan. Selepas Amy mendapat tanggapan bahawa Nick menipunya, dia bertanya sama ada mereka boleh mempunyai bayi untuk mempunyai tujuan sebenar untuknya di Missouri. Nick melihat itu sebagai masa yang paling teruk dan mereka bergaduh. Nick tidak dapat mengawal dirinya dan menolak Amy ke tanah. Amy menjadi takut bahawa dia akan lebih menyakitinya. Dia sedar betapa takutnya dia terhadap lelaki itu. James dan Rhonda meminta seorang pedagang untuk mendapatkan maklumat tentang Amy. Dia sebenarnya mengenalinya dan melaporkan bahawa dia sangat mahukan pistol pada hari Valentine. Amy tahu Nick mahu bercerai, tetapi tidak memintanya kerana Amy adalah balang wangnya. Dia menjadi paranoid dan berfikir bahawa dia akan tidur lebih baik dengan pistol. 8 Julai, walaupun Nick telah berjanji untuk cepat burung cinta menghabiskan malam bersama di Margot melakukan tekan tubi. Dia hanya cepat pada waktu pagi membuangnya dalam beberapa saat selepas bangun dari tidur. Nick fikir kerja itu telah selesai dan Margot tidak akan mengetahuinya, tetapi rasa siapa yang marah di belakangnya. Sudah tentu dia marah kerana dia berbohong. Margot terkejut kerana dia menipu Amy dengan salah seorang pelajarnya. Nick tersinggung. Dia mendedahkan betapa dahsyatnya Amy buat dia rasa selama ini. Margot memberitahu dia bahawa dia jika sesiapa mengetahui rahsia kecilnya. Dia menunjukkan kepadanya bahawa dia berada di atas berita dan bukan dengan cara yang baik. Oh, ingat Shona, mereka kelihatan comel bersama. Sekurang-kurangnya peguam belatana berada di pihak Nick dan mempertahankan tingkah lakunya yang luar biasa. Wanita dari berita ini, Ellen, sedang menguji kesabaran Nick, seperti yang dilakukan setiap wanita baru-baru ini hari. Margot mencadangkan dia untuk mengupah tanah. Nick kembali ke rumahnya. Penjaga rumah tidak mendapat gaji, itu pasti. Tidak suka untuk melihat kunjungan Horatio Kane dan pasukannya juga. Dia telah menggigit daripada tudung julat di dapur. Semasa Nick menikmati aiskrimnya, salah seorang ahli pasukan Kane telah terlupa jalan pulangnya dan berkawan dengan si sampah. James terkejut bahawa Nick belum ditangkap dan mencabar Rhonda. James tidak percaya pada Nick tidak bersalah, tetapi untuk Rhonda terdapat bukti yang tidak mencukupi bahawa Amy memerlukan pistol untuk melindungi dirinya daripada Nick. Seperti yang dikatakan Rhonda, jangan sekali-kali bercakap dengannya seperti itu. Keputusan ujian darah adalah daripada sampel diambil dari dapur. Ini milik Amy. James percaya Ellen lebih daripada pasangannya Rhonda. Pada waktu petang, Nick bersiap untuk acara lain untuk meminta bantuan mencari kehilangannya isteri. Nick mengatakan bahawa dia tidak bersalah dan mencintai Amy. Andy tidak gembira. Orang ramai menyukai ucapannya apabila Noel tiba-tiba menyampuk, meragui bahawa dia memberi polis maklumat tentang kehamilan Amy. Andy, Margot, ibu bapa Amy, semua orang terkejut. Nick melarikan diri dari wartawan dan dia melompat ke dalam kereta polis. Rhonda muak dengan BS Nick. Foto membuktikan bahawa Amy dan Noel adalah kawan, tetapi Nick menegaskan mereka tidak membuktikan kehamilan Amy. Rhonda mengesyaki tempat kejadian berlaku. Dalam pergaduhan, bingkai foto akan jatuh. Ujian luminol mendedahkan banyak darah di dapur. Rhonda mengesyaki ia adalah pembunuhan dan satu-satunya perkara yang hilang ialah mayat. Bukan berita baik untuk Nick, kerana Noel memberitahu bahawa perkahwinan Nick dan Amy adalah omong kosong. Rhonda menuduhnya membelanjakan wang Amy. Terkejut dengan jumlah hutangnya, Nick yakin identitinya telah dicuri. Turut menarik minat Rhonda ialah fakta bahawa Nick telah menaikkan insurans Amy kepada $1.2 juta pada bulan April. Rhonda mendapat panggilan dan menerima maklumat tentang Amy sedang hamil. Selepas polis pergi, Margot masuk. Nick sedang menelefon dengan Andy, yang tidak berada dalam mood terbaik. Margot akhirnya mesti belajar kebenaran.
Nick memberitahunya bahawa dia juga terkejut dengan kehamilan Amy dan menjelaskan bahawa ia adalah kehamilan Amy yang tidak mahu anak. Margot menemui petunjuk ketiga dalam kotak kebencian Nick yang tidak dapat diselesaikannya. Margot kecewa kerana Nick masih menyembunyikan sesuatu dan pergi. James dan Rhonda kembali ke rumah ayah Nick. Detektif itu tidak sabar-sabar untuk mencari mayat untuk menutup kes itu. Sementara itu, Nick cuba menyelesaikan petunjuk ketiga Amy. Di dalam relau Rhonda menemui diary Amy. Nick mendedahkan petunjuk itu dan terus menuju ke kawasan hutan Margot. Nick membuka pintu pagar dan mencari semua perkara yang disenaraikan pada Bill. Selamat datang ke syurga Nick. Ada hadiah dari Amy. 5 Julai pagi Amy menghilangkan diri. Dialah yang mendalangi jenayah itu. Di mata Amy, Nick membunuhnya dengan bersikap malas, berbohong kepadanya, menghilangkan harga dirinya, maruahnya, harapannya, dan wangnya. Ia sama dengan pembunuhan dan dia akan masuk penjara kerananya. Dia sudah bersedia untuk memalsukan kematiannya. Dia mencipta masalah wang, membeli kereta percutian murah dengan wang tunai, dan memalsukan kehamilannya dengan berkawan dengan Noel yang bodoh tempatan. Dia mengadakan tempat kejadian jenayah dengan kelemahan yang cukup untuk menimbulkan keraguan, dan menggunakan darahnya sendiri jadikan ia kelihatan seperti pembunuhan. Mencipta cerita palsu tentang hubungan ganas mereka, diterangkan dalam diary dan ditinggalkan. Itu untuk polis. Akhirnya, tradisi ulang tahun itu dihormati dengan pencarian harta karun istimewa. Sebenarnya dia berpura-pura kepadanya sebagai gadis keren, selagi dia kekal lelaki idamannya. Dia tidak tahan bahawa dia mengharapkan dia mencintainya tanpa syarat, terutamanya apabila dia tahu tentang hubungan sulit dengan gadis baru yang cool Andy. Dia tidak akan membiarkan dia memusnahkannya dan akhirnya lebih bahagia daripada sebelumnya. Semasa Nick membuka hadiah itu, Margot membaca nota yang ditinggalkan Amy untuknya. Dia sedar bahawa Amy tahu tentang hubungan sulitnya. Subteks nota mengatakan bahawa Nick akan masuk penjara. Dia akhirnya faham bahawa Amy sedang membingkainya untuk pembunuhannya dan apa itu semua. Amy menetapkan dia supaya dia tidak boleh mempunyai alibi. Dia bagus. 6 Julai 1 hari berlalu. Greta gembira akhirnya mempunyai jiran yang baik. Amy mengambil identiti palsu dan berehat di kolam renang. 9 Julai, Nick dalam perjalanan untuk berjumpa Tanner, peguam dalam berita yang membelanya. Tanner terkejut dengan perkara ini. Semuanya huru-hara, tetapi dia sudah masuk dan memberitahu Nick bahawa dialah yang lelaki yang sempurna untuknya. Tanner menasihatkan Nick untuk menghentikan orang melihat Amy sebagai kekasih Amerika dan mendapatkan bantuan daripadanya seseorang yang dia kacau pada masa lalu. Tammy, bekas teman lelaki Nick dan Amy bertemu di bar. Tammy memberitahunya dia merayu kepada serangan seksual untuk mengelak daripada masuk penjara, tetapi dia tidak bersalah. Amy memusnahkan hidupnya kerana dia tidak lagi mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Amy sedang menikmati petang bersama Greta apabila Amy tiba-tiba muncul di berita. Greta tidak menyukai Amy yang sebenar, yang menyebabkan dia marah. Ellen menyebarkan khabar angin bahawa adik-beradik itu mempunyai pasangan kembar. Sementara itu, Amy gembira kerana lakonannya beraksi dengan begitu baik. Ellen mendedahkan pada berita bahawa Missouri mempunyai hukuman mati. Amy melaporkan aktiviti aneh berhampiran kawasan hutan di harta Margot. Nick bertemu Desi. Nick menemui alamat Desi dalam salah satu suratnya kepada Amy, tetapi Desi enggan membantu Nick. Rhonda masih meneliti diary itu. James yakin bahawa Nick bersalah tetapi detektif masih memberi Nick faedah daripada keraguan. 10 Julai, 5 hari telah berlalu. Satu soalan yang mengganggu Tanner ialah apa yang tersembunyi di rumah bapa. Malangnya, mereka tidak dapat masuk ke dalam dan menemuinya kerana polis telah melarang masuk. Tanner yakin bahawa apa yang mereka temui sangat buruk untuk Nick. Dia tertanya-tanya apakah persepsi Andy terhadap kes itu. Jadi dia mencadangkan Nick memberitahu polis tentang hubungan sulitnya sebelum Andy boleh. Amy berada di Ozarks bermain minigolf bersama Greta dan Bethnya. Dia mula meragui bunuh diri kerana dia bukan lelaki jahat. Dia membuat kesilapan dengan menjatuhkan dompetnya semasa menjaringkan golf yang membawa kepada rakan baharunya menyoalnya. Greta menyangka Amy sudah rosak.
11 Julai, kawan-kawan Amy datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini adalah idea Greta. Dia tidak bodoh dan tahu Amy tidak akan menghubungi polis kerana dia berbohong tentang identitinya, tetapi dia tidak tahu bahawa dia adalah gadis yang hilang dari berita dan tidak peduli. Duit Amy dah habis. 12 Julai, Tanner dan Margot sedang menyediakan Nick untuk temu bual dengan Sharon. Dia perlu memainkan watak lembut, jujur, baik yang diperlukan oleh orang ramai. Amy berada di kasino di mana dia kebetulan bertemu Desi. Dia mula memanipulasinya dan memberitahu dia berbohong tentang Nick, bayi dan sebabnya kehilangannya. Desi percaya ceritanya dan mendedahkan kepadanya bahawa Nick telah melawatnya. Dia masih mencintainya dan berkongsi kegembiraannya kerana dia menyimpan surat-suratnya. Dia menawarkan untuk menyembunyikannya di rumah tasiknya. Sharon datang untuk menemu bual Nick tetapi mendapat berita buruk melalui telefon. Ucapan Andy ada di berita. Amy tidak berpuas hati dengan Andy dan penampilannya. Tanner menegaskan bahawa sudah terlambat untuk wawancara Nick, tetapi Nick meminta untuk mempercayainya dan meyakinkannya untuk meneruskan seperti yang dirancang. Sharon mengukir senyuman. Lampu menyala. Dia luar biasa baik. Lewat malam di rumah tasik Desi. Dia menunjukkannya dan menyuruhnya membuat dirinya di rumah. Rupa-rupanya rumah itu tidak memberi kesan kepada Amy. Dia hanya mahu menonton berita. Dia meneruskan lawatannya ke rumah, mengingatkan Amy bahawa dia mempunyai Winner kecil semasa dia meneruskan bermegah-megah. Dia boleh berasa selamat kerana terdapat kamera di sekeliling rumah. 13 Julai, pagi itu hening, tetapi terganggu oleh kedatangan Desi yang lantang. Dia memberitahu dia bahawa dia mesti berasa selamat dan itu membuatkan dia gembira. Rancangan Sharon disiarkan. Amy nampaknya terharu dengan kata-kata Nick, begitu juga yang lain. Dia sayangkan Amy. Dia suka apa yang Nick katakan. Dia keluar dari hutan. Sejurus selepas persembahan, Rhonda dan pasukannya melawat Margot untuk melihat bahagian dalam kawasan hutan kerana panggilan telefon Amy. Rhonda nampaknya kecewa dengan apa yang mereka dapati. Dia menyesal memberi Nick manfaat keraguan. Desi tidak sabar tentang masa depannya dengan Amy dan sangat menginginkannya. Dia meminta lebih banyak masa dengan cara manipulatif. Dia akan berpindah bersamanya dan mereka akan menyelesaikannya bersama-sama. Amy tak suka. Sementara itu, Nick marah kepada polis. Nasib baik, Tanner bersamanya. Tanner tahu mereka tidak boleh menangkap Nick tanpa mayat ditemui. Hanya pengakuan boleh meletakkan dia di belakang bar. Rhonda bermula dengan menunjukkan kepadanya hadiah Amy, boneka yang menyeramkan dan diary palsu. Tanner mula berpeluh kerana Nick mempunyai mulut yang besar. Akhirnya, Rhonda yakin dia mempunyai cukup bukti untuk menangkap Nick. Tiada apa yang Tanner boleh lakukan untuknya. 26 Julai, 21 hari telah berlalu. Amy dan Desi tinggal bersama. Masih berbaju tidur, Amy memainkan peranannya dengan sempurna. Dia menuangkan kopi kepadanya, membawakan kuncinya yang terlupa, malah, bukannya mengucapkan selamat tinggal, menciumnya dengan lembut sehingga bibirnya mula berdarah. Selepas dia pergi, Amy mementaskan adegan lain. Pada masa ini, Tanner telah berjaya mengeluarkan Nick dari penjara. 3 Ogos, rancangan Amy dengan Desi sama seperti rancangan dengan Tammy. Dia meninggalkan kesan pada pergelangan tangannya dengan tali supaya kelihatan seperti dia diikat dan dipaksa pada. Apabila Desi pulang, dia menggodanya. Semasa bermesra dengannya, dia mengelar lehernya dengan pisau. 4 Ogos, Nick tersedar dengan kepulangan. Daripada Amy, masih berlumuran darah, dia tiba di rumahnya dan menjadikan mangsa yang sempurna. Di hospital, doktor memeriksa Amy dan mendapati dia telah diserang. Rhonda mahukan pendapat Nick kerana kini jelas bahawa dia pasti tidak membunuhnya isteri. Mengenai ubat penahan sakit, Amy memberitahu ejen dari FBI kisah bisnya. Desi, bekas penguntitnya, telah menculiknya dan menahannya sebagai tebusan dengan mengikatnya dan menghukumnya dia setiap malam untuk bulan dia hilang. Rhonda mengesyaki Amy berbohong. Dengan terlalu dramatik ceritanya, dia merayu kepada ejen bahawa mereka mesti mencari Peter itu yang membuktikan dia tidak bersalah. James masih tidak menyebelahi Nick walaupun dia faham bahawa Amy tidak mungkin telah mengelar leher Desi semasa dia diikat sepanjang masa. Rhonda bertanya kepada Amy tentang diarinya. Amy mengelak soalan itu dengan berpura-pura menghilang. Amy kini mendakwa bahawa ketidakcekapan Rhonda hampir menyebabkan Nick dikenakan hukuman mati dan itu dia akan diikat sehingga saat itu.
Dia memanipulasi orang dengan baik dan salah seorang ejen memuji keberaniannya. Kini dia tersenyum seperti orang bodoh. Bagi Nick, ia hanya menimbulkan masalah. Dia lebih bijak sekarang. Pasangan itu pulang ke rumah. Amy seorang bintang, orang suka dia. Pertunjukan sudah tamat. Nick terdesak untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Dia tidak mempercayai Amy lagi. Untuk memastikan Nick tidak berwayar, Amy memintanya menanggalkan pakaiannya. Mereka bercakap di bilik mandi. Pada mata Nick, dia seorang pembunuh, tetapi Amy terus mencuba untuk meyakinkannya bahawa dia adalah pembunuh, hanya cuba melawan jalan kembali kepadanya. Dia balik kerana Nick merayunya. Dia terpaksa, tetapi dia mahu Nick dari TV. Nick mahu pergi. Amy mengancamnya bahawa dia akan kehilangan reputasinya dan dia akan memusnahkannya jika dia memutuskan untuk berbuat demikian pergi. Sebelum dia tidur, dia mendapat tahu bahawa tidak pernah ada bayi. Nick mengunci pintunya kerana sekarang dia takut. 9 Ogos, 5 hari pulang. Dengan bantuan Margot, Rhonda dan Tanner, dia bercadang untuk membawa Amy ke penjara. Tanner bergurau bahawa mereka harus membuat rancangan realiti. Amy kembali di TV dan Tanner kagum dengan kebolehannya berbohong. Di matanya, dia tidak lagi berisiko. Rhonda juga tidak boleh berbuat apa-apa untuknya, kerana Fate telah menutup kes itu. 9 September 5 minggu pulang. Nick menghadapi masalah tidur pada waktu malam. Dia masih mengunci diri dan wartawan masih berkemah di rumahnya. Amy menakutkan Nick. 23 September Nick berlatih ucapannya untuk mengaku kebenaran tentang pembohongan Amy. Amy memanggil untuk sarapan pagi dan mereka pergi ke satu lagi ucapan yang mereka sediakan bersama. Dia memberitahu dia untuk berbohong tentang kad kredit dan bahawa dia menolaknya. Itulah yang dia perlukan untuk berasa selamat. Ellen muncul di rumah mereka menunggu Amy. Dia bercakap dengan cara yang dia membencinya. Dia memberinya hadiah. Semasa Ellen berada di tingkat bawah, Amy memberi Nick ujian kehamilan yang positif, yang menjadikannya gemetar kerana dia tidak menyentuhnya. Dia memberitahunya bahawa kanak-kanak itu akan membenci Nick sendiri dan dia tidak perlu mengajarnya. Dia dengan marah menolaknya ke dinding. Dia lelaki yang dikahwininya dan dialah gadis yang akan membahagiakannya. Semasa temu bual, Nick memberitahu Ellen bahawa mereka akan menjadi ibu bapa. Tamat. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.